Yam. Ya. Yam sayang. Bila abang cakap, tengoklah muka abang. Tak baik kalau suami tengah bercakap, isteri tak tengok muka suami. Abang nak apa? Nak duit? Yang mana ada duit? Hey. Harta tok ayah kau banyak tau. Kau jangan ingat aku tak tahu yang tiap-tiap bulan kau dapat allowance. Abang ni kan, dahlah 2-3 hari abang tak balik. Asal balik je, asyik abang minta duit je tak habis-habis. Aku minta baik-baik tau. Berdosa tau kalau menjawab dengan suami. Pandai pula abang bercakap pasal dosa. Yang abang keluar 2-3 hari baru nak balik. Abang pergi mana? Abang sibuk dengan perempuan sana, perempuan sini. Berjudi, mabuk. Itu semua dosa abang tahu tak? Dan abang pun tengah kerja tak menentu. Ya abang tahu balik rumah minta duit. Abang ingatkan Yam ni apa? Cop duit ke apa bang? Dan abang jangan lupa juga tanggungjawab abang. Benar ke abang? Baik, itu antara sedutan drama Seindah Tujuh Warna Pelangi yang ada juga kena mengena, saya kira banyak sekali kan yang boleh buka mata kita berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Isteri tanggung suami atau biawak hidup? Tapi taklah seindah tujuh warna pelangi sekiranya ada biawak hidup dalam hidup seseorang wanita itu. Betul. Kita bersama dengan Dr. Azmawati selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti. Selamat datang Doktor. Dan di sebelahnya kita bersama dengan pasangan. Inilah pasangan suami isteri. Lan Solo dan juga Sheila Razlan. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Okey, matching. Saya dah cakap dia orang plan tudung saya abang hari ini kena match dengan baju abang. Jadi matching kan. Secara kebetulan dengan doktor sekali. Betul. Okey, baik doktor. Kalau isteri tanggung suami kan, mungkin dalam era sekarang ini tak adalah benda yang baharu sangat sebab ada house husband. Jadi isteri tanggung. Mungkin ada yang artikel yang keluar di mana isteri memberikan gaji kepada suami sebagai house husband. Hari itu saya baca RM2,000 dibayar kepada suami. Tetapi apa yang menjadi permasalahan di sini adalah apabila isteri tanggung dan suami menjadi terlalu comfortable, terlalu comfort zone, selesa dengan apa yang diberikan. Jadi persoalannya, adakah salah kalau isteri nak tanggung suami? Okey, sebenarnya bila kita sebut Lan, Sheila dan juga Sugita sebut tentang nafkah. Apa itu nafkah ialah satu pembiayaan untuk kita tanggung isteri, untuk belikan baju, pakaian, makanan. Itu sebenarnya dalam konteks di Malaysia, masyarakat Malaysia kita dah biasa dah. Kebiasaan suami mesti tanggung isteri. Tetapi saya suka bila Sugita kata tadi kan bila ada house husband ini adalah satu kita kata benda yang baru. Sebenarnya dia tak ada salah, dia tidak ada betul. Kalau suami ataupun isteri itu sebenarnya kita ada komunikasi yang jelas dan isteri itu merasakan why not, boleh. Jadi saya tak rasa ada salah di situ. Tetapi apabila ada salahnya itu nanti apabila mungkin ada faktor yang menyebabkan ketidakselesaan. Baik. Okey, kalau ketidakselesaan tu seperti mana persefahaman telah pun disetuju, tetapi bila lama kelamaan mungkin salah satu ataupun pihak suami dia dah sedap dah keadaan begitu. Lama-lama isteri daripada niat nak bantu, terus dia jadi macam siapa sebenarnya patut pikul tanggungjawab tu. Okey, tak apa, kita nak tanya kepada Sheila terlebih dahulu. Kalau Sheila, kita tahu Sheila memang seorang yang kata wanita berdikari lah, selain daripada isteri menjaga Lan, ada juga perniagaan sendiri. Kalau bercakap mengenai apa yang dikongsikan doktor tadi tu kan, isteri bersetuju untuk bantu sama-sama dengan suami. Tetapi dalam masyarakat kita ni ada juga suami dah tengok macam dia ni dah stable ni. Tak apalah, kita biasa-biasa pun tak apalah, janji cukup makan pakai semua. Pendapat Sheila? Okey, kalau tanya pendapat saya rasa saya setuju je dengan doktor. Sebab itu persefahaman atas persetujuan bersama. Macam saya sendiri, Lan hari-hari duduk rumah. Sebab Lan bekerja Jumaat, Sabtu, Ahad. So Isnin sampai Jumaat itu saya ke office. So dia akan menguruskan anak. Tapi persepsi masyarakat kita, khususnya Melayu, dia akan cakap tu duduk rumah tak buat apa tu. Macam tu. Tapi sebenarnya kita tahulah kerja husband kita apa, kerja kita apa. Macam bagi saya tak kisah.
once kita memilih untuk berkahwin, kita berkongsi segala-galanya. Tapi husband pula kalau dah rasa isteri tu punya pendapatan melebihi apa yang dia ada, janganlah ambil kesempatan. Macam tu. Jangan ambil kesempatan. Saya sampai hari ni pun sabarlah. Saya sampai hari ni pun memang daripada saya melahirkan anak pertama sampai keempat, insya-Allah soon nanti kalau ada rezeki, Lan juga suka kau suka Lan yang bangun buat susu malam-malam. Saya tak bangun. Itu mungkin perjanjian kita suami isteri. So sama juga dengan bekerja. You kerja, I duduk rumah. I kerja, you duduk rumah. Betul. Sama je sebab kita ada pembantu rumah. Jadi kita mengharapkan mak kan. Jadi masa yang terluang tu memang kita khususkan untuk keluarga. So untuk kami berdua tak adalah istilah itu. Okey, dan apa yang penting seperti Sheila katakan, persefahaman, perjanjian antara suami dan isteri itu penting. Dan mulut masyarakat memang tak boleh tutup lah Sheila kan. Kalau buat apa pun mesti ada yang nak cakap sesuatu. Salah je. Ya, betul. Dan bagi Lan sendiri sebagai seorang artis kan, pastinya career Lan ada pada satu ketika mungkin merosot kan. Pada waktu itu Lan sendiri terpaksa meminta untuk Sheila boleh tak tolong untuk mengambil alih kan. Mungkin Lan boleh kongsikan pengalaman ataupun sewaktu fasa itu bagaimana situasinya di rumah. Ataupun macam mana pengurusan persefahaman tu dibuat? Jadi kalau nak cerita pasal pengurusan persefahaman ni, dia lebih kepada toleransi lah. Lebih kurang suami dan isteri. Tapi macam suami sendiri, macam saya selaku ketua keluarga, kalau ada sumber pendapatan saya sendiri terjejas, saya akan usahakan dengan apa cara sekalipun untuk menjadikan sesuatu pekerjaan yang saya lakukan tu memberi satu pendapatan. Contohnya saya lebih kerap ke office untuk saya settlekan buat video konten untuk perniagaan kami bersama. So hasil-hasil kerja-kerja itu juga selain daripada royalty saya yang lain tu, saya usahakan juga apa sahaja yang boleh memperoleh pendapatan lah. Asalkan ianya orang cakap apa, tidaklah saya mengharapkan kepada pendapatan dia sahaja kan. Tapi kadang-kadang saya ambil juga duit dia. Tapi saya kira masa tu tak ada duit pecah kan? Lebih kurang itulah, saya ni cashless. Okey, baik, kita dah dengarkan apa kata Dr. Lan dan juga Sheila berkenaan dengan topik kita hari ini. Tak lengkap saya kira Sugi kalau kita tak paparkan juga antara kisah sebenar ataupun kisah yang dalam kalangan masyarakat kita, tetapi kita dah lakonkan semula untuk paparan anda. Juga saksikan. Setiap wanita pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan berkekalan hingga ke hujung usia. Namun jika perkahwinan yang dibina ibarat menanggung biawak hidup, pasti sukar buat si isteri untuk mengecapi nikmat bahagia dalam rumah tangga. Benarlah ada ungkapan yang mengatakan wanita diuji di saat lelaki tidak mempunyai apa-apa dan lelaki diuji di saat dia memiliki segala-galanya. Pernah melalui episod duka sepanjang perkahwinan yang dibina, Azlina Saad, 30 tahun, turut berkongsi cerita dan meluahkan rasa kesal tentang sikap suaminya sendiri. Saya dah berkahwin lebih kurang hampir 5 tahun dan dikurniakan dengan seorang anak. Tapi perkahwinan saya ni benar-benar diujilah selama 2 tahun ni ketika tempoh PKP. Masa tu suami saya dibuang kerja oleh syarikat lama. Jadi time tu memang lama juga dia tak bekerja. Awal-awal tu masih okey, duit simpanan pun masih ada dan saya lah yang tanggung segala perbelanjaan. Memang pada mulanya saya tak kisah sebab niat saya pun memang untuk bantu suami. Lama kelamaan tu saya ada minta juga dia cari kerja atau buat apa-apa bisnes lah untuk tampung perbelanjaan kami sekeluarga sebab nak harapkan saya seorang memang tak cukup. Awalnya memang dia tak nak. Alasan dia susah nak cari kerja dan sebagainya. Padahal saya tengok dia memang tak ada usaha ke arah tu. Mungkin sebab dah terbiasa lah kan. Banyak kali jugalah bergaduh. Sampaikan semua perbelanjaan harapkan saya seorang je. Dari makan minum, bil elektrik, semua memang saya je yang bayar. 1 sen dia tak pernah keluar. Hidup dia dekat rumah masa tu, makan, tidur, main game, dah macam bela biawak hidup. Sampaikan uruskan anak pun dia biarkan saya urus seorang-seorang. Tapi ada satu hari tu dia tiba-tiba cakap,
nak buat bisnes and memerlukan modal. Jadi saya bantu keluarkan modal. Happy sangat sebab akhirnya dia ada usaha nak bekerja. Tapi bisnes tu hanya bertahan 2 bulan je. Banyak yang rugi. Kemudian dia beralih kepada bisnes yang lain dan masih sama saya juga yang keluarkan modal sampaikan saya terpaksa buat personal loan sebab nak bagi dia pinjam duit. Akhirnya bisnes dia berjaya. Saya happy sangat time tu sebab ingatkan dapatlah kami mulakan hidup baru dan bahagia balik. Tapi rupa-rupanya tak. Bila dah ada duit, dia abaikan saya dan anak. Nafkah semua tak bagi dan saya dapat tahu dia ada perempuan lain. Sekarang ni saya dalam tempoh perceraian dan harap sangat saya dapat keluar dari perkahwinan yang toksik ni sebab saya pun tak nak tengok anak saya dibesarkan oleh seorang bapa yang tak bertanggungjawab. Baik, itu kisah benar yang dilakonkan semula. Tetapi ini yang kami nak membawa perhatian anda kepada. Nak tanggung suami tak salah. Tetapi kita harus juga tahu bila untuk berhenti menanggungnya. Sebab akibat daripada apa yang dilakukan individu itu tadi ataupun kisah yang dikongsikan itu tadi, suaminya akhirnya lupakan isteri. Kan? Dan perkongsian di Facebook juga ada dalam kalangan mereka, wanita di luar sana yang realitinya adalah sebegitulah Fatin ya. Membantu suami tetapi menjadi mangsa tanggungan yang berlebihan. Ini sebenarnya yang selalu kita dengarkan. Isteri diuji bila dalam kesusahan. Suami diuji bila dalam kesenangan. Mulalah nak cari perempuan lain dan sebagainya. Okey, kita nak bacakan juga Sugi komen-komen di Facebook kalau boleh. Ini daripada Syasha. Walaupun suami bekerja, tapi tanggungjawab semua pada isteri. Semua keperluan isteri yang kena tanggung. Kalau macam ni pula, nak panggil apa? Takkan biar awak hidup juga. Oh, ini lain situasinya, doktor. Tadi kita cakap kalau suami tak bekerja. Tetapi, sekiranya suami bekerja tetapi hanya memikirkan diri, lain-lain kelengkapan semua memang isteri yang uruskan. Bagaimana tu? Okey, itulah pentingnya kita kena faham. Bila kita berkahwin ni, kita nak hingga ke jannah, betul tak? The relationship goals tu apa sebenarnya? Dan kita dah tahu tanggungjawab memang di atas suami. Tetapi kalau kita, macam tadi Lan dan Sheila, kalau mereka ada kesefahaman, tak ada masalah. Tetapi sekiranya suami itu pula bekerja dan isteri mungkin juga bekerja tetapi mereka tak membantu, ini boleh mendatangkan, orang kata apa, konflik rumah tangga, mendatangkan tekanan. Dan ini akan menyebabkan isteri rasa terabai. Dan bila terabai, ada tekanan, isteri yang stres kena tanggung semuanya, masak dia, urus anak dia. Nanti kalau isteri dah tak jadi supermodel, macam mana? Dah ditinggalkan. So sebenarnya kita kena faham apa tanggungjawab dan peranan. Pengurusan kewangan pun penting juga. Okey, pengurusan kewangan itu yang penting. Dan Lan, lain orang lain cara menguruskan rumah tangga mereka kan. Dan bagi Lan dan Sheila sendiri, pengurusan kewangan tu adakah anda berdua suami isteri yang okey 50% daripada wife, 50% daripada Lan, ataupun ada bagaimana cara anda menguruskan kewangan itu? Ceritakan Pak Sheila. Okey. Ceritakan Ada talian hayat Timai soalan Kalau untuk kami, dia adalah banker. So dia adalah menguruskan A to Z. Kalau saya 10 pagi dapat gaji, 11 habis. Itu sayalah kelemahan saya. Mungkin. Jadi kena ada Lan untuk backup semua benda. Dia Lan tidak pernah mengongkong apa yang saya nak beli. Sebab itu duit gaji saya apa semua. Tidak, tapi saya memberi amanah kepada dia untuk menguruskan, dan rasanya walaupun saya ada duit sendiri, saya ambil juga duit dia. Macam tu. Kalau handbag, siapa yang belikan? Oh, saya beli menggunakan credit semua card. yang ada lah. Semua yang ada. Okey. Bijak. Okey. Lan kira wakil lah untuk mereka dua. Memang tak ada kalau kita kerja dalam apa orang kata kerajaan lain caranya. Mungkin suami yang dalam sektor swasta lain. Macam artis sendiri kan pendapatan kadang-kadang tak tetap. Mulut-mulut dekat luar tu pun banyak. Untuk Lan sendiri kan, macam mana agaknya? Lan kekal macam positif dan Lan tahu apa Lan buat, tepis semua kata-kata tu. Sebab kita tahulah kadang-kadang pendapatan tu tak tetap kan? Okey, pada saya sendiri, saya bermula dengan kerjaya nyanyian saya tahun 1999. So saya dah melalui pelbagai onak duri, fasa popular, fasa jatuh, fasa duit tengah banyak, fasa yang tak ada duit langsung, fasa pergi show duit dapat RM5 je, tak dapat duit langsung pun ada berhutang lagi dengan orang. Kan? So pengalaman yang saya dapat tu saya bawa sampai sekarang. Saya lebih kepada lebih banyak menyimpan, saya membeli segala benda yang
sangat perlu untuk saya dan keluarga. Dan saya kebanyakannya selain pada bidang nyanyian, saya juga usahakan perniagaan bersama dengan isteri saya sendiri. Saya ada solo bonimat, saya ada santapan solo, saya ada solo studio. So pecahan punca pendapatan tu yang menyebabkan saya kalau ada apa-apa yang mengganggu gugat pendapatan yang lain, saya ada backup yang lain. So benda-benda macam itu yang saya usahakanlah. Ada backup plan. Dan saya nak selitkan juga di sini, dan Lan dan isteri ni untungnya mereka ada persefahaman, mungkin juga sebab mengenali kedua-duanya mengenali sejak tahun 1999 di sekolah masa tu. Kawan lama. Kawan lama. Satu kelas ke? Satu kelas. Okey, cinta yang berputik di sekolah lah tu. Okey, baik, kita dah dengarkan pendapat dari mereka, Fatin, dan beberapa juga penonton WHI, tapi kita nak juga dengarkan apa pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Okey, pada I personally tak salah sebenarnya isteri tu nak menanggung suami. As long as suami tahu batas-batasnya, apa yang wajib bagi dia, apa yang wajib dia lakukan. You know, something like macam zaman sekarang lah. Contohnya zaman sekarang banyak perempuan yang keluar kerja, lelaki yang uruskan anak-anak dekat rumah. Tak salah. As long as balance. Kita yang run rumah tangga kita sendiri. So kita tahu di mana kekuatan kita dan di mana kekuatan suami kita. Ini masing-masing orang kata dengan keadaan ekonomi kita sekarang. So maksudnya isteri ni dia kena membantu suami untuk meneruskan apa yang kita dalam usaha mencari rezeki. Okey, contohnya sekarang saya nak bagi tahu husband saya tak bekerja. Dia membantu saya di kedai. So maksudnya saya tak bermaksud benda tu dia membantu saya, dia tak bekerja, yang saya pula menanggung dia. Kita tak boleh guna alasan tu untuk mengatakan suami kita tidak memberi, orang kata tak ada tanggungjawab, betul tak? Tapi dia membantu kita, sambil dia membantu, dia pun orang kata mencari pendapat, bersama-sama mencari pendapatan untuk keluarga. Pada pendapat akak sendiri, ini pendapat akak lah. Tak salah pun sebab sekarang ni dalam keadaan ekonomi sekarang ni kita memang sama-sama struggle dalam mencari rezeki. Tapi itulah bila kita dah sama-sama, kita tak salah kita bukanlah kata menanggung, membantu mengurangkan beban suami, tapi suami tu janganlah pula ambil kesempatan bila isteri dah bagi banyak kemudahan dan segala-galanya lah. Ya, ada positif dan juga ada negatifnya. Yang mana kalau kita tanggung suami tu memang niat untuk membantu, okey, suami pun kena berpada-pada untuk sama-sama bangunkan balik institusi keluarga itu. Kita nak kongsikan lagi komen-komen di Facebook, antaranya daripada Nur Farizat Ahmad. Saya pernah alami benda ni dulu, saya sangat terseksa dan juga menanggung malu dengan keadaan tersebut. Ini saya sangat suka dengan komen ini sebab apa? Ini mungkin yang berlaku dalam kalangan wanita di luar sana. Mereka terseksa, jiwa mereka tu penjara, tak tahu macam mana nak keluar. Ini suami, syurga di bawah tapak kaki suami, tapi bagaimana untuk kami keluar? Duit semua dah habis, doktor. Macam mana boleh kita bantu dari segi emosi mereka ni, doktor? Okey, sebenarnya bila kita ceritakan tentang aniaya atau tekanan, kita kena faham apa tujuan mereka begitu. Sebenarnya mereka ingin melihat mungkin sang isteri menderita. Jadi tekanan, saya ceritakan sedikit tentang tekanan, dia datang dalam mungkin cara berbeza. Tekanan emosi tadi, Fatin ada sebut. Tekanan emosi bila kita je keluar duit, suami pula balik main game je kan. Urus anak pun tak nak, basuh pinggan pun tak nak, minum air segelas pun tak nak cuci. Tekanan mental bila asyik dimaki hamun. So kadang-kadang kita rasa terpenjara, macam you gunakan tadi ayat perkataan tu, terpenjara sebab you rasa macam taklah kena maki hamun, kita cakap sikit kena tengking. Fizikal, penderaan fizikal. Jadi sebenarnya kita kena lihat daripada aspek keselamatan. Apabila kita berasa macam tak selesa, saya rasa kita perlu didik diri kita. Ramai wanita di luar sana yang bila dah sayang yang lain, dia sayang, cinta itu buta. Cinta itu sangat buta. Kadang-kadang mereka dah tak nampak jalan keluar sebab cinta. Tetapi sebenarnya kita kena lihat daripada faktor keselamatan satu, dan juga hak-hak yang mereka ada. Kita sebagai isteri pun kan di luar sana kita ada hak. Jadi apa hak kita? Kita boleh sebenarnya tengok daripada undang-undang kita kan. Kalau kita berasa tertekan, kita ada cara saluran. Kita ada kaunselor. Okey, kita ada support system. So yang itu sebenarnya yang kita kena lihat. Jadi jangan rasa diri ini terpenjara, cari jalan keluar.
Okey, baik. Dan itu dari sudut seorang suami yang tidak bertanggungjawab. Kalau Lan, daripada apa yang dikongsikan, nampak keharmoniannya, dan Lan seorang suami yang bertanggungjawab. Betul, Sheila? Alhamdulillah. Okey, baik. Dan Lan, sebagai seorang sahaja lelaki di sini pada hari ini, mungkin Lan boleh kongsikan, okey, kalau sebagai seorang wanita, sebab ada yang komen tadi, kata kalau nak tanggung biawak hidup, baik tak payah kahwin, maintain single sahaja. Tetapi mungkin Lan boleh kongsikan, lelaki di luar sana kan, bila isteri dah membantu, dia harus membantu juga situasi itu. Janganlah awak terlalu selesa dan tidak membantu, itu tidak akan membantu situasi kan. Jadi apa yang sepatutnya si suami itu lakukan kalau isteri dah bersetuju untuk membantu menanggungnya dan menanggung keluarga? Pada saya, status perkahwinan itu pun dah membuktikan yang lelaki perlu bertanggungjawab. Menjadi ketua keluarga tersebut. Walaupun belum ada anak, walaupun baru usia perkahwinan itu sangat-sangat baru, tapi harus dipertanggungjawabkan atas dasar perkahwinan. Kan? Dan selebihnya, pada saya, jangan ambil mudahlah. Setiap perkara yang kita lalui itu harus bersama-sama, kan? Tak bolehlah. Okey, kita buat kerja lebih, kita rasa macam, apa ni kau duduk saja, kau buat, tolonglah aku buat. Tak boleh say benda-benda yang macam begitu. Dia lebih kepada kena lebih bertoleransi juga. Maksudnya kalau isteri dah bekerja lebih, suami jangan ambil kesempatan. Kan? Jangan ambil mudah dan cuba letakkan tanggungjawab tu di atas bahu sendiri. Sebab kita sebagai seorang lelaki harus ada rasa tanggungjawab itulah. Betul lah, saya setuju. Sebab okey, kita nak bagi tahu juga dekat penonton kan, apa yang dikatakan oleh Lan tu memang saya sangat setuju. Maksudnya ada orang kata fikirkan jugalah, isteri tu penat pergi kerja balik. Kita apa yang boleh kita uruskan dekat rumah. Dan hari ini sebenarnya topik kita bawakan hari ini, kita tak orang kata menjerumus kepada semua lelaki. Ada mungkin sekumpulan wanita ataupun isteri yang meluahkan perasaan. Jadi kita bawakan kata pendekatan untuk kongsikan tips-tips dan juga bagaimana untuk kita membantu mereka. Ada juga lelaki di rumah yang mana isteri keluar bekerja, terbaiklah dia jaga anak, ambil anak sekolah on time, masak sedap untuk bini. Kita tak nafikan. Kalau Lan ada ke macam tu? Semua dia buat. Ya. Alhamdulillah. Masak je tidak? Masak je tidak. Masak kalau anak sebut dia asyik masak Maggi je. Okey. Ini kita kembali kepada suami limited edition. Salah. Okey, baik. Kita kongsikan lagi komen di Facebook ya. Fatin Ayuni berkata, pernah jadi 14 tahun dulu masa suami pertama, perkahwinan bertahan 3 tahun sahaja. Dan banyak lagi komen yang mengatakan seperti yang Fatin katakanlah, ramai yang meluahkan perasaan mereka. Jadi Sheila, anda berdua bagaimana anda mendapat orang kata rhythm itu supaya kedua-duanya dapat persefahaman dan dapat meneruskan ataupun menguruskan rumah tangga itu tanpa apa-apa konflik? Gaduh juga. Okey, gaduh tu mesti ada kan? Mesti ada baru sweet kan? Kalau macam saya, kami memupukkan bahawa perkahwinan itu perlu diraikan. Bukan raikan, kau kena buat aku hari-hari macam tidak. Meraikan perkahwinan itu menghargai suami. Kalau keburukan dia itu, kita tiunlah. Keburukan kita ini, dialah tiun kita. Macam itu. Kalau macam saya dengan Lan, berbincang tiap-tiap malam kita ada pillow talk. Kadang-kadang pillow talk tu dia merepek je banyak. Tapi masa itulah is bonding time untuk meraikan kasih sayang kami. Meraikan apa yang kami rasa 13 tahun dulu. 13 tahun tau kahwin. 13 tahun macam perkahwinan. So kalau macam saya, pada fasa-fasa sukar, mesti ada. Even kami pernah rasa Lan tak ada duit nak beli susu anak, korek duit tabung. Okey, kami pernah rasa fasa tu. Jadi apa yang saya buat, kita berbincang, okey hari ni pakai duit kita dulu, duit I dulu, macam mana kita nak ganti sama-sama. Rupanya daripada permasalahan itu, kami wujudkan satu tabung emergency. Macam tu. Orang nampak macam, boleh Lan tu sekali buka mulut nyanyi ribu-ribu. Okey, seronoklah dia, bisnes dia dapat ribu-ribu, ratus ribu. Perjalanan nak menuju ke arah itu orang tak nampak. Betul. Jadi kami punya perkahwinan ni memang kami raikan penuh dengan perbincangan. Gaduh tetap gaduh, tak biasa tak gaduh, siapa nak pujuk. Kan? Kena gaduh, tapi meraikan perkahwinan melalui perbincangan itu kamilah. Okey, lebih kepada betul. Saya dengar macam mendapat inspirasi dan juga lebih kepada komunikasi yang sangat-sangat jitu macam tu. Okey, doktor, bagaimana agaknya tips untuk mereka di luar sana, untuk suami dan juga isteri? Kadang-kadang isteri ni suka pendam. Suami ni tak tahu, dia diam, tak ada benda lah tu kan. Tapi isteri ni diam untuk
sebenarnya nak bagi hint pada suami, fahamlah situasi aku. Bagaimana untuk dapat orang kata persefahaman tu dalam cara masing-masing? Okey, seperti apa yang kita dengar tadi, komunikasi itu sangat penting. Kalau komunikasi itu tidak berkesan, kadang-kadang isteri suka pendam. Suami memang tak tahu. Itulah bezanya psikologi wanita dan lelaki. Jadi amat penting untuk kita zahirkan perasaan, beritahu. Kalau kita simpan, memang mereka tak tahu. Jadi saya rasa apa yang Sheila laksana tu kan memang sangat hebat, dan juga jangan lupa tentang pengurusan kewangan itu sangat penting. Kalau dalam kita hendak mendirikan rumah tangga, especially pasangan baru ya, selain daripada pergi kursus kahwin, pengurusan kewangan itu sangat penting. Peranan suami, peranan isteri, berkasih sayang dan juga orang kata saling faham memahami itu sangat penting ya. Okey, kata kuncinya hari ini adalah saling faham memahami, komunikasi kan. Seringkali kita dengar yang komunikasi sangat-sangat penting, dan itulah yang anda berdua telah kongsikan. Saya rasa tidak salah kalau nak tanggung suami, tapi masing-masing harus tahu peranan, dan ini Basiah Nordin yang juga boleh kita jadikan sedikit rumusan di mana tiada istilah menanggung biawak hidup. Kalau suami sama-sama keluar cari rezeki, saling ada tanggungjawab seperti isteri dihargai. Okey, baik. Di penghujung ini kami nak dengarkan juga sedikit nasihat atau pesanan Lan dan juga isteri kepada kesemua penonton di luar sana. Lan, silakan. Okey. Nak bagi kata-kata saya, semoga pasangan suami isteri di luar sana laksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sempurna. Betulkan komunikasi jika ada sesuatu yang di luar kita punya pengurusan mungkin, dan harapkan yang terbaiklah dunia akhirat kedua-duanya, insya-Allah. Amin. Fil jannah. Okey, Sheila. Okay, kalau saya raikan perkahwinan, masalah tu jangan share dengan siapa-siapa. Raikan perkahwinan, persefahaman, berbincang, jangan share masalah dengan orang, sesiapa sahaja. Wak Ima dengan orang tua pun kalau boleh simpan masalah, sebab bila kita bercerita menambah beban dan pemikiran diorang. Jadi kalau macam saya lebih suka berbincang berdua. Nak gaduh, tak nak gaduh, tak nak tidur sebantal, tak nak satu selimut, kita berdua. Keluar bilik, kita normal. Isteri misali ni. Okey, kalau dah dapat anda di rumah yang sedang menonton sekarang ni, kalau anda memang saling faham memahami, bagus, teruskan dengan momentum itu. Tetapi kalau ada yang mungkin ada masalah sedikit seperti yang Lan katakan, betulkan cara komunikasi anda. Dan paling-paling penting untuk betul-betul faham pasangan anda. Baik buruk itu adalah pasangan anda, untuk harmonikan rumah tangga anda. Baik, kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Asmawati Muhammad Noor bersama kita hari ini, Lan dan juga Sheila, atas perkongsian yang saya kira sangat memberi manfaat dan juga boleh buka juga orang kata mata pasangan suami isteri di luar sana. Baik, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, ada sesuatu yang sangat menarik lah. Selepas ini.